Nama diberi Muhammad Helmi bin Ayub dari Diploma Pendidikan Islam Semester 2 Kelas 3. InsyaAllah dalam video kali ini kami akan membahas topik berkaitan tentang harta pusaka, yang mana semua manusia di dunia ini terlalu mementingkan kemahuan memiliki harta. Namun hakikatnya kita masih tidak lagi faham tentang konsep sebenarnya harta pusaka. Krisis ini tambah lagi teruk apabila kita tidak lagi mempedulikan tentang ilmu harta pusaka hingga menyebabkan perbalahan dan terputusnya tali persaudaraan antara keluarga. Jadi, kali ini saya akan terus mengupas mengenai topik harta pusaka. Dalam istilah faraid, ilmu harta pusaka dikenali sebagai al-tarikah. Dari segi bahasa bermaksud segala yang ditinggalkan oleh si mati, manakala dari segi istilah pula bermaksud sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan ke atas hak persendirian. Islam menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan sebagai faraid. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia, yang meninggalkan waris dan yang layak menerima harta pusaka mengikut hukum syarak. Setelah ia diuruskan jenazah si mati, dilunaskan hutang-hutangnya dan dilaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, harta peninggalan si mati sama ada dalam bentuk harta alih seperti kereta dan akaun simpanan bank. Selain itu, dalam bentuk harta tak alih seperti rumah dan tanah serta hak-hak yang boleh diwarisi. Namun, harta pusaka juga boleh terhalang daripada mendapatkannya. Antara halangan-halangan daripada mendapatkan harta pusaka adalah: yang pertama, waris menjadi murtad; yang kedua, bapa telah melian anaknya, jadi anaknya tidak boleh mewarisi harta; yang ketiga, bersifat berlainan agama; yang keempat, anak zina tidak dapat mewarisi harta lelaki yang telah berzina dengan ibunya; yang kelima, membunuh dengan sengaja orang yang diwarisi dengan menggunakan pelbagai cara sekalipun. Terdapat syarat-syarat dalam harta pusaka. Antara syarat-syaratnya adalah: yang pertama, kematian pewaris. Pewaris disyaratkan meninggal dunia terlebih dahulu sebelum waris-waris bakal mewarisi. Kematian boleh berlaku sama ada dalam bentuk kematian sebenar, undang-undang hukuman dan sangkaan. Yang kedua, hidupnya waris. Waris-waris yang layak menerima harta pusaka mestilah diketahui dengan cara memastikan waris-waris masih hidup sewaktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, mengetahui sebab hubungan dan halangan pewarisan. Yang keempat, anak zina tidak dapat mewarisi harta lelaki yang telah berzina dengan ibunya. Yang kelima, membunuh dengan sengaja orang yang diwarisi dengan menggunakan pelbagai cara sekalipun. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Syah bin Muhammad Amin dari kos Diploma Pendidikan Islam Semester 2 Kelas 3. Sekarang, saya akan menerangkan tentang pengurusan harta berkenaan faraid. Mari kita lihat dalil bagi pembahagian harta waris mengikut hukum ilmu faraid. Dalil bagi pembahagian harta waris mengikut hukum ilmu faraid. Allah perintahkan kamu mengenai pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu pembagian seorang anak lelaki menyamai bagian dua orang anak-anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, iaitu separuh harta itu, dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya. 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pembahagian faraid kepada yang berhak hukumnya wajib untuk ditunaikan dan fardu kifayah kepada umat Islam, khususnya kepada waris-waris untuk menyelesaikannya.
Tujuan asal persyariatan faraid ialah untuk mengelakkan pergaduhan dalam pembagian harta kepada pewaris dan membahagikan harta secara adil. Apakah kesan tidak melaksanakan faraid? Kesan tidak melaksanakan faraid ialah: yang pertama, dikhawatiri memakan harta anak yatim, dan yang kedua, dikhawatiri memakan harta saudara mara. Mari kita lihat satu contoh bagaimana hendak mengira faraid. Ahmad mempunyai seorang isteri, seorang anak lelaki berserta seorang anak perempuan. Ahmad juga masih mempunyai seorang ayah dan juga ibu. Andai ditakdirkan Ahmad meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh Ahmad sebanyak 500,000 layak diagihkan oleh waris yang ditinggalkan oleh Ahmad, iaitu ayahnya mendapat 1/6 daripada bahagian, ibu mendapat 1/6, isteri mendapat 1/8, anak lelaki mendapat 2/1 kepada anak perempuan, dan anak perempuan mendapat 1/2 kepada anak lelaki. Untuk memudahkan pengiraan, kita pindahkan bahagian harta yang layak diterima oleh waris ke dalam jadual. Misalnya, ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6, isteri mendapat 1/8. Anak lelaki beserta anak perempuan akan mendapat baki setelah ditolak oleh ayah, ibu dan isteri. Untuk mengetahui bahagian yang diterima oleh waris, perkara pertama yang kita kena lakukan adalah samakan nilai penyebut. So, nilai baru untuk angka penyebut adalah 24. Kita kalikan 4, 3. So, nilai kat sini adalah 24. Ini adalah bahagian yang layak diterima oleh ayah, ibu dan juga isteri. Dan selebihnya adalah untuk anak lelaki dan anak perempuan. Seterusnya, kita kena tahu nilai 1 unit untuk harta yang ditinggalkan oleh Ahmad. Untuk tahu 1 unit, kita ambil harta yang ditinggalkan oleh Ahmad 500,000. Kita bahagikan dengan asal masalah yang tadi, 24. So, kita akan dapat 20,833.33. Ini untuk 1 unit bahagian harta. 1. So, kita tahu ayah Ahmad mendapat 4 unit. Kita kalikan 20,833.33 kali dengan 4 samaan 83,333.33. So, ibu akan mendapat sama seperti ayah. So, jumlah dia sama. Dan isteri Ahmad akan mendapat 3 bahagian, 3 unit. Kita kalikan semula kali dengan 3. Samaan dengan 62,499. Okey, daripada 13 unit ni, kita cari nilai dia. 13 yang baki. So, ambil balik nilai tadi, 20,833.33. Kita kalikan dengan 13. Bakinya adalah 27,833.29. Ni yang tak digunakan. So, anak lelaki kita tahu akan mendapat 2 bahagian. Lelaki 2, perempuan 1 bahagian. So, totalnya adalah 3 bahagian. Jadi, kita kena tahu ni berapa satu bahagian. So, kita bahagikan 270,833.29 bahagi 3 sama dengan
90,277.76. So ini adalah satu bahagian. So kita tahu lelaki akan dapat dua bahagian. 2 kali dengan 90,277.76 samaan dengan RM180,555.52. So ini adalah untuk anak lelaki. So untuk anak perempuan, dia akan mendapat satu bahagian. So bersamaan dengan 90,277.76. Kesimpulannya, undang-undang Islam merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyeluruh melalui ayat Al-Mawaris. Undang-undang yang disyariatkan ini adalah untuk memberikan keadilan kepada seluruh manusia dan ianya mempunyai hikmah dan falsafah yang tidak boleh diselami oleh sesetengah manusia. Oleh itu, ia dianggap sebagai separuh daripada ilmu. Ilmu yang menghuraikan tentang hukum dan peraturan pembahagian harta pusaka adalah berdasarkan syariat Islam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu al-fara'idu wa'allamuha fa innaha nisfu al-ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Dar Qutni. Sebelum kami mengundurkan diri, saya menyuruh para penonton semua untuk mendoakan kebaikan ke atas saya yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun lepas, iaitu pada 26 Januari 2020, agar dia tenang di sana dan tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.